hospital, elektrik, air, semua naik. Tapi gaji dah naik. Kita orang macam mana memakan? Menteri punya gaji. Siapa kasih? Kita orang kasih, dia orang duduk kursi. Tapi dia tak mau jaga kita orang. Macam mana? Kita gaji yang 500 dengan tambah dengan overtime tu tak cukup. 900 dan 1,000 tak cukup. Okey, kita kalau akta gaji kalau ubah akta gaji minimum kita tanya 1,500. So 1,500 boleh cukup untuk dia orang itu yang bukan mewah lah, selesa untuk boleh tahan. Sebab sekarang harga pendidikan, kesihatan semua sudah naik. Tapi yang negara-negara yang sebelah tu, Thailand, Vietnam, itu yang negara yang miskin. Itu pun akta gaji minimum ada. Ke Malaysia, di negara kaya. Tapi rakyat masih susah juga. Masih miskin juga. Sebab tu kita datang minta ke kerajaan ubah akta gaji minimum. Saya kerja 12 tahun, gaji saya RM19 saja. Lepas itu tara allowance apa pun tara. Tapi saya pun sudah pergi jumpa pejabat buruh. Saya sudah cakap, kenapa orang asing dia kasih overtime lah sampai 6 jam dia kasih. Saya orang minta 1 jam pun kerjaan majikan tak mau kasih. Itu pun saya sudah kasih tahu kerjaan tak boleh macam itu. Tapi saya rasa kerjaan ikut majikan punya cakap law lah. Tapi majikan tak ikut kerjaannya law. Itu saja saya rasa. Macam itu juga sekarang jadi sinilah. Susah. Kalau kadang-kadang tengok makan pun susah. Sekarang harga pun sudah naik kan. Mana boleh cukup saya kerja RM19 satu hari. Lain allowance apa pun tak ada. Kalau saya pergi minta majikan macam mana? Kalau tak ada cukup gaji, pergilah. Pergi lain tempat. Macam tu saya pun sekarang sudah umur 50. Saya mana boleh cari lain tempat kerja. Tak boleh dapat mana. Tapi sikit pun itu kerjaan sikit pun tak ingat macam pekerja lah. Dia punya cakap juga. Tapi tak buat. Cakap saja. Sambutan Mei 1 adalah Hari Pekerja lah. Disambut di antarabangsa, di Hari Pekerja Sedunia. Hari ini kita sambut Mei 1 ni disebabkan oleh perjuangan rakan-rakan pekerja kita beratus-ratus tahun yang dahulu. Hasil perjuangan mereka itulah kita dapat cuti Mei 1, lepas tu 8 jam kerja dan hak-hak lain semua apa yang kita dinikmati oleh pekerja adalah disebabkan oleh perjuangan pekerja-pekerja beratus-ratus tahun dahulu. Tetapi malangnya kini semakin hari hak-hak ini semua terakis. Pekerja menghadapi banyak masalah di kilang dan juga di tempat-tempat kerja yang lain. Misalnya 8 jam kerja sekarang sudah jadi 12 jam dan diwajibkan, dipaksa di setengah-setengah kilang, di setengah-setengah tempat kerja. Okey, pekerja tak boleh kata saya tak nak bekerja. OT diwajibkan, dipaksa. Ini semua mengungkung pekerja-pekerja di kilang dan juga di tempat-tempat kerja lain. Selain itu, kerja berdiri. Okey, pekerja dikendaki kerja selama 8 jam, 12 jam kena bekerja dengan berdiri untuk membuat kerja-kerja di kilang. Ini mungkin pada waktu mereka bekerja tidak memberi kesan pun, tetapi di waktu lama kelamaan ini membawa banyak masalah kepada para pekerja. Okay, kesihatan mereka akan terjejas. Masa tu siapa yang nak membantu pekerja? Tak ada apa-apa undang-undang ataupun social security untuk membantu mereka. Okay. Selain itu adalah gaji pekerja di sektor kilang dan juga di tempat kerja adalah sangat tidak memuaskan. Okay. Misalnya Menteri Sumber Manusia mengatakan lebih kurang 34% pekerja mendapat gaji kurang daripada 720. Walaupun kerajaan kata akan mengumumkan gaji minima, tetapi dia masih berdolar dalih. Tak tahu bila akan diumumkan. And kita pun tak tahu berapa kerajaan nak umumkan. Okay. Selepas itu, akta-akta pekerjaan yang dipinda di parlimen ini tidak berpihak kepada pekerja. Kita harap kerajaan akan
menjaga kebajikan pekerja, tetapi akta-akta yang dipinda tidak menunjukkan kerajaan prihatin kepada pekerja. Misalnya pada tahun 2007 Akta Kerja dipinda, di mana banyak hak yang dinikmati pekerja diambil. Saya bagi contoh adalah Akta Kerja IRD dipinda pada tahun 2007, di mana sesiapa yang bekerja probation period, okey, kalau dia orang dibuang kerja sebelum 2007, dia masih boleh buat aduan di IRD and mereka boleh dibela. Tetapi selepas 2007 akta tu dipinda dan ini memberi terjejas kepada pekerja-pekerja probation period, dan juga banyak undang-undang dipinda. Selepas itu 2010 akta ini dipinda balik, okay, di mana kerajaan membawa satu clause yang dipanggil contract for labour. Pindahan ini contract for labour ini adalah sesuatu yang banyak pihak menentang contract for labour ini, tetapi pihak kerajaan masih meneruskan dan hari ini akta ini sudah pun dipinda. Menteri kata ini hanya akan apply kepada pekerja-pekerja ladang sahaja, tetapi contract for labour ini adalah satu konsep penghambaan zaman moden, di mana selepas ini pekerja tidak akan ada majikan yang tetap. Mereka akan masuk kilang ataupun masuk kerja pihak kontraktor yang akan supply the labour. So siapa jadi majikan? Kalau kontraktor gulung tikar, pekerja nak mengadu kat siapa? So ini semua adalah hak-hak yang dinikmati oleh pekerja semakin hari semakin terakis. Memang tidak dinafikan, tetapi ini adalah perspektif umum bahawa pekerja asing ni, pekerja tempatan akan tengok pekerja asing sebagai musuh. Tapi kita tak boleh nak tengok mereka sebagai musuh. Kenapa pekerja asing masuk ke Malaysia? Siapa yang menyebabkan pekerja asing masuk ke Malaysia? Kerajaan. So kalau kerajaan boleh membuat satu undang-undang yang sepatutnya membela, saya rasa masalah ni boleh diatasi. Okay, misalnya sebab utama pekerja asing diambil adalah cheap labour. Okay, sebab kalau you ambil pekerja tempatan, mereka akan letakkan demand-demand mereka. Pekerja asing mereka terpaksa duduk di sini, mereka terpaksa kerja, dan majikan boleh ugut mereka, contohnya pasport mereka. Walaupun mereka masuk ke Malaysia sebagai pekerja yang sah, tapi mereka boleh jadi tidak sah. Mereka boleh jadi apabila pekerja asing menentang majikan misalnya, majikan boleh laporkan kepada immigration dan visa mereka, pasport mereka boleh dimatikan dan mereka menjadi illegal. Itu semua adalah disebabkan undang-undang di Malaysia tidak berpihak kepada pekerja. Dan lagi satu adalah masalah union juga. Pekerja asing tak boleh masuk union. So ini semua siapa yang buat? Kerajaan juga. Okay? So kalau kerajaan misalnya gaji minima, kalau semua tak kisah pekerja asing ke pekerja tempatan, kalau dia dah standardiskan, so saya rasa masalah ni pekerja tempatan takkan tengok pekerja asing sebagai satu masalah ataupun sebagai satu musuh. Sekarang ni dekat Malaysia ni hanya 9.9% pekerja adalah ahli-ahli union. Okay, and kalau kita tengok statistik, membership union ni semakin hari semakin menurun. Dulu tahun 60-an kita ada 60% pekerja boleh masuk union. Tetapi sekarang disebabkan akta-akta yang tak berpihak kepada pekerja, aktiviti union semakin hari semakin merosot dan pihak majikan menentang sekeras-kerasnya penubuhan union. Okay? Dan akta-akta kita juga tak berpihak kepada pekerja. Tak ada automatic recognition. Okay? So ini semua mengongkong pekerja untuk melibatkan diri dalam aktiviti union. Kalau mereka masuk dalam union pun ada banyak masalah. Misalnya mereka main leader akan dibuang kerja. Okay? Ataupun mereka mendapat banyak halangan-halangan di kilang.
So ini semua menyebabkan union semakin hari semakin merosot di Malaysia. Saya rasa pekerja ataupun sesuatu pihak mereka membuat demonstrasi disebabkan rasa tak puas hati. Dulu tak ada dekat Malaysia macam tu. Tetapi sekarang kenapa wujudnya banyak demonstrasi adalah rakyat mula merasakan ketidakpuasan terhadap kerajaan. Apa yang kerajaan buat? Okey, misalnya gaji minima, dah bertahun-tahun kumpulan seperti Jerit, NTUC memberitahu kerajaan sejak macam misalnya Jerit sejak tahun 2000 kita sudah pun meminta gaji minima untuk pekerja-pekerja kilang. 1996 Jerit meminta gaji minima untuk pekerja-pekerja ladang 750. Tetapi benda ni sampai ke hari ini tidak terjadi. And sekarang pun gaji minima tak tahu, of course Prime Minister kita kata akan umumkan pada 1 Mei, tetapi kita tak tahu apa keputusannya. And lagi satu adalah sejak kebelakangan ini, misalnya Akta ISA dimansuhkan. Ini semua adalah disebabkan oleh demonstrasi dan juga disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh rakyat. Kalau kita tak beri tekanan, saya rasa kerajaan tidak akan mendengar. Jadi ini salah, kalau kerajaan dengar, saya rasa rakyat tak perlu turun pun. Pekerja kuasa perubahan, utamakan hak pekerja. Itu adalah slogan Mei 1 untuk tahun ini. Pelajar di Universiti Putra Malaysia dari tema Malaysia Youth and Student Democratic Movement. Saya rasa pelajar sekarang perlu memperjuangkan bersama dengan pekerja supaya pada masa yang tepat pelajar masuk dalam bidang mereka boleh menikmati kebaikan dan hak-hak yang diperjuangkan sekarang. Selain itu, saya juga rasa pelajar selepas bergraduate yang masuk universiti selepas bergraduate, mereka akan menghadapi masalah kewangan. Sebelum mendapat pekerjaan, mereka sudah berhutang tinggi dengan PTPTN loan yang dipinjam untuk membiayai kos pengajian tinggi, dan selepas sekiranya mendapat pekerjaan, kami juga tidak mampu untuk menanggung dan memulangkan pinjaman ini sebab kos hidup yang tinggi sekarang dan gaji yang kami dapat tidak selaras dengan kata inflasi dan kos hidup yang tinggi. Kami perlu untuk membayar dengan menampung kos kehidupan seperti makanan, dengan rumah sewa, transport, semua kos yang sini yang telah kenaikan harga yang tinggi menyebabkan kami tidak menampung dan juga tidak mampu untuk membayar dengan hutang PTPTN loan. Kami tidak, saya percaya ramai yang bukan tidak mahu membayar PTPTN adalah mereka tidak mampu. Oleh itu saya rasa sistem pendidikan dalam Malaysia ini perlu reform dan pendidikan percuma perlu diberikan kepada semua pelajar untuk mengurangkan beban. Ya, saya percaya sebab saya percaya demonstrasi dan berbagai cara ada dapat mendapat perhatian daripada masyarakat dan kerajaan. Seperti Akta AUKU yang mengikat kebebasan pelajar. Dari dulu AUKU ini AUKU ini telah mengikat kebebasan dan kami telah memperjuangkan dengan bertahun-tahun untuk supaya kebebasan pelajar boleh menyertai dalam perjuangan masyarakat dan politik. Kesannya kita boleh lihat sekarang kerajaan telah mengubah AUKU untuk memberi lebih kebebasan kepada pelajar. Oleh itu dengan cara saya rasa demonstrasi demonstrasi adalah cara yang paling boleh mendapat perhatian daripada supaya kerajaan dan masyarakat boleh mendengar suara kami. Tak semestinya semua orang bersetuju, tapi saya rasa itu adalah satu cara untuk menimbulkan perbincangan antara berbagai pihak supaya
cara penyelesaian yang paling baik boleh dapat cari. Ya, student group saya akan, dan student group kami akan turun dan kami akan menyeru semua pelajar atau yang belajar universiti college atau untuk menyertai dalam program ini dan memberi kesetaraan kepada semua pelajar. Nama saya Koyil Wani, biasa orang panggil saya Wani. Saya daripada Kesatuan Pekerja-Pekerja Gapi Plastik. Saya bekerja dekat sana adalah lebih kurang 9 tahun. Okey, saya nak bincang tentang kesatuan. Kenapa kita tubuh kesatuan? Sebab sebagai pekerja, kami bila ada masalah dengan syarikat atau ada hak-hak kita, hak-hak pekerja, terasa nak bincang dengan majikan secara rundingan. So kesatuan adalah satu macam jambatan antara majikan dengan pekerja. So itu sebab kami tubuh kesatuan dekat kilang. Lepas kita tubuh kesatuan, ini semua pengalaman daripada saya. Lepas kita tubuh kesatuan, kita dapat kelulusan daripada Halewal daripada tahun 98. So lepas kita dapat kelulusan, pengiktirafan daripada kerajaan, so kita telah kita minta pengiktirafan kepada majikan. Suruh secara boleh berundingan ke apa-apa masalah ke, so kita bagi untuk nak pengiktirafan pada majikan. Tapi apa yang kita dapat adalah daripada majikan, dia gantung semua AJK, dia 2 minggu, lepas tu dia buang kerja. So kita rasa kesatuan adalah susah ditubuh. Bila ditubuh, majikan tak ada hormat pada kesatuan, pihak pekerja semakin lama semakin susah. Walaupun kita buang kerja, kita file kes dekat pejabat buruh, dekat sana pun kita tak dapat satu jawapan yang pada pihak pekerja. Lepas tu kita file dekat IRD, sana pun tak ada apa. Lepas tu kita rujuk dekat mahkamah, dekat sana pun keputusan tu adalah tidak pihak pekerja. Sebab undang-undang yang berlembagaan undang-undang pejabat buruh ni semua adalah pihak majikan. So mereka semakin lama semakin majikan semua adalah diorang tunjuk diorang punya kuasa. So kerajaan pun pihak pada majikan. Bila berlaku macam ni perkara, kesatuan dekat Malaysia sebenarnya mereka lah bertanggungjawab pada ahli kesatuan. Tapi bila perkara ni berlaku, kesatuan pun dia cuci tangan pada orang yang mengalami perkara macam ni. Mereka tak ada ambil berat. Sama seperti dengan sumber manusia. Sebenarnya sumber manusia adalah ada kuasa. Mereka boleh bagi arahan pada majikan. So mereka pun tidak berpihak pada pekerja. Bila perkara macam ni berlaku, so kita tengok dekat mahkamah ataupun pejabat buruh ataupun dengan IRD, banyak nasib pekerja adalah malangnya. Tak ada pihak pada baik kepada pekerja. So kalau contoh saya punya kes adalah dekat 14 tahun dekat mahkamah industri court dengan mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, sekarang adalah dekat mahkamah federal court. So nasib pekerja ataupun nasib kesatuan semakin lama semakin keadaannya teruk. Apa yang sebagai pemangsaan kesatuan, apa yang saya ingin beritahu adalah kesatuan adalah untuk pihak pekerja. Sebenarnya hal ehwal kesatuan dengan Menteri Sumber Manusia mesti campur tangan. Dan lagi satu adalah pengiktirafan kesatuan adalah secara automatik. Tak payah tunggu daripada
majikan dia nak berapa membership, kena ambil lama, itu adalah satu jalan yang dia ambil untuk masukkan kita punya kesatuan semua ni, dia akan matikan. So saya nak kalau boleh secara automatik supaya diluluskan. Sekarang keadaan dengan sini Malaysia, kita tengok kita punya barang asas semakin lama semakin naik. Macam api pun saya dengar dia punya meter ni sekarang sudah naik. Api dengan barang-barang, lagi minyak masak pun you tengok banyak tempat tak ada. Kalau dapur pun dia pun satu harga. So satu kedai satu harga barang. Rumah sewa sekarang semakin lama dia naik juga, dia tak ada turun. Kita tengok setiap hari, bulan, tahun barang semua naik. Tapi semakin lama kita punya kerajaan pun cakap gaji dia akan memberitahu bagi gaji minimum, tapi sampai sekarang tak ada. Itu adalah satu masalah yang besar. Kalau boleh 1,500 kalau ada, mereka boleh membawa dia punya keluarga boleh stabil lah. Saya ingin beritahu adalah kalau boleh baru-baru ni menteri kata satu hari bulan dia akan beritahu gaji minimum. Sebab mereka kata dekat negara kita ni tak ada kemiskinan. Kita tengok kebajikan sekarang ramai orang minta kebajikan bawa daripada gaji 720. Kalau kerajaan pun bagi gaji minimal 700, maknanya kerajaan mengaku rakyat Malaysia semakin lama semakin miskin. Itu saya nak kalau boleh kerajaan tetapkan gaji 1,500. Bagus. Yeah, minimum wage, which we have been fighting for the past 20 years, and it's not happening. Every time you have a consultation body or they're going to review, there was no real seriousness in it. Our problem is that when you don't have minimum wage, during the economic crisis, our people really suffer. Because without minimum wage, they depend on overtime. And when during economic crisis, there's no overtime. How are they going to pay back their loans and all that? Of course, they will say we look into the matter and all that crap. But basically, what we want is something much more concrete rather than just verbal. We have heard this verbal, what you call verbal diarrhea too long. That's something much more, conclusive. See, the problem is when you're talking about program of the poor, there's a lot of what you call dragging of feet. If you talk about the problem of the rich, it's almost done yesterday, even before they would voice out. I mean, that's how we feel through our experience in the past. We have to really push and push and push. They do it because they are embarrassed, not because it's coming from their heart. It is the natural thing to do, because you as a politician, your job is to take care of your people, but yet you are taking sides. That's why we are concerned. So this is where that what is slowing down is because the management and the majikan is not budging. So they took their side. It wouldn't happen this way. Pada hari ini, hak pekerja semakin hari semakin dihakis. Bermula daripada sejak tahun 2008, hak pekerja yang telah dipecat dan hak pekerja berkesatuan semakin hari semakin dihakis oleh pihak majikan. Dan apa yang paling menyedihkan ialah pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Sumber Manusia, tidak membantu pihak pekerja. Umpamanya 2008, pindaan akta telah dibuat untuk menghadkan bayaran pampasan kepada seseorang pekerja yang dipecat kepada 24 bulan maksimum. Right? Sebelum ini, pampasan tidak terhad sehingga kes pekerja itu diselesaikan di mahkamah. Itu adalah satu pindaan yang tidak adil. Dan baru-baru ini, pindaan dibuat lagi walaupun dibantah sekeras-kerasnya oleh golongan-golongan NGO yang mewakili pekerja dan juga MTUC, iaitu Pusat Kesatuan Pekerja Negara, di mana pindaan yang dibuat kali ini seolah-olah mengesahkan pihak majikan yang menyewa ataupun mengupah pekerja-pekerja kontrak melalui kontraktor-kontraktor pekerja. Okay, ini persoalan ataupun penghakisan hak pekerja di sini timbul kerana pekerja itu tidak tahu siapakah majikan dia yang sebenarnya. Adakah majikan dia kontraktor yang mengupah dia, ataupun majikan itu adalah majikan yang di mana dia bekerja.
Jadi kita tidak tahu upah akan dibayar oleh siapa, dan sekiranya sesuatu berlaku kepada pekerja itu, siapakah majikan yang bertanggungjawab. Satu lagi pindaan ialah berkenaan dengan sexual harassment. Sexual harassment sekarang, pindaan yang dibuat di dalam Akta Kerja 1955 akan menganiayai ataupun akan menjadikan victim itu lebih terdedah kepada sindiran daripada orang lain. So ini adalah dibantah oleh, saya yakin, oleh kaum golongan-golongan NGO wanita dan juga MTUC. Dan di dalam sektor perbankan, semakin hari semakin ramai pekerja yang hilang hak mereka untuk bersuara. Umpamanya, baru-baru ini pihak majikan Maybank telah pun menaja sebuah kesatuan dalaman, dan kesatuan dalaman ini telah pun didaftar oleh Kementerian Sumber Manusia, iaitu Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja. Dan kami tidak membantah kesatuan, tetapi kami membantah kesatuan dalaman yang ditubuh untuk memecah belahkan kesatuan kebangsaan. Kerana ini adalah perkara yang tidak adil, dan sekarang pihak majikan akan memilih kesatuan manakah yang seharusnya mewakili pihak pekerja. Dan apabila pihak majikan memilih, mereka akan menaja sesuatu kesatuan demi menguasai pekerja. Dan ini akan mengambil kebebasan ataupun merampas kebebasan kaum pekerja tersebut. Ya, kami akan turun beramai-ramai untuk sambil merayakan Hari Pekerja. Kami juga hendak memupuk kesedaran di kalangan kaum pekerja di Malaysia yang lebih 11 juta untuk sedar bahawa hak mereka sebagai seorang pekerja semakin hari semakin dihakis. Dan ini sudah tiba masanya untuk mereka bangkit. Buat sementara waktu, mereka sudah pun dibawa masuk sebagai pekerja-pekerja cleaning services. Sebelum ini, cleaning services ataupun kerja-kerja pembersihan dilakukan oleh pekerja Malaysia. Tetapi sekarang oleh kerana kerja itu telah pun dikontrak luarkan, outsource, jadi pekerja-pekerjaan ini dilakukan oleh kontraktor-kontraktor yang mengupah pekerja-pekerja asing kerana upah mereka adalah lebih rendah daripada upah pekerja tempatan. Saya juga nak tambah bahawa pekerja-pekerja asing di Malaysia berada di dalam keadaan yang sangat menyedihkan sebab mereka langsung tidak mempunyai hak, dan mereka tidak ada hak perwakilan, mereka tidak ada hak berkesatuan, mereka tidak ada hak untuk menyuarakan ketidakpuasan hati mereka, dan mereka juga telah dikeluarkan daripada Akta SOCSO dan dimasukkan ke dalam Akta Workmen Compensation, di mana perbezaan ketara adalah apabila di dalam Akta SOCSO sekiranya berlaku kemalangan di kawasan pejabat ataupun perindustrian, pekerja ini mendapat ganjaran yang berterusan di bawah SOCSO. Tetapi di bawah Workmen Compensation, walaupun dia mendapat ganjaran, tetapi ganjaran itu adalah sangat-sangat terhad. Dan apabila seseorang pekerja itu hilang anggota badan, ganjaran daripada Workmen Compensation tidak mencukupi. Okay. Saya juga menyeru warga pekerja untuk bangkit, bukan saja mempertahankan tetapi memulihkan hak yang ada dan mempertahankan hak itu untuk generasi pekerja hari ini dan generasi pekerja akan datang. Today's protest is to actually protest the government's call for another consultative committee, on the Minimum Wage Act. Basically, we think this is a election gimmick, and looking at what they've given the security guards in this country, they're only giving them 550 ringgit maximum. Minimum is 450. This is a clear indication there is no political will to give a decent minimum wage. And today we are here because we wanted to express strongly that we know this is a gimmick, and we want the government to implement a minimum wage of 1,500 per worker. Actually, if you look at our country's income per capita, each individual should be earning 2,200 ringgit per month. That means each, including a newly born baby, we are just talking about working adults. So 1,500 is quite reasonable. I think we want the Prime Minister earns 30,000. The Minister earns, the Human Resource Minister earns 15,000. Then why must the worker earn 500?
I think first all those people who say this is not fair should first ask themselves how much do they earn. If they can survive with 500 ringgit or 600 ringgit or 700 ringgit or 1000 ringgit, then it's fine. Do not impose a minimum wage on the others while you are living happily. And if you look at the uprising which happened in the Arab world, it's not about democracy, it's about living wage, it's about unemployment. I think these are the bigger crises which you will end up with. Najib talks about a higher income society. How do you get a higher income society when there's no obligation to implement minimum wage at a decent rate of 1,005? Saya adalah mangsa kepada union busting yang sedang berlaku di dalam Malaysia ini sekarang. Kronologi pemecatan saya adalah hanya kerana saya menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang pegawai kesatuan. Itulah kerana saya kena pecat. Saya telah menghadiri ke ILO untuk mewakili pekerja Malaysia melalui MTUC. Di bawah tiket MTUC, 5 orang kami daripada NUBE untuk menghadiri conference ILO, International Labour Organization. Pada hari terakhir sebelum balik, kami telah memegang sebuah banner yang memaparkan Maybank robs poor Malaysian workers. Kita membuat tindakan itu untuk memberi awareness, kesedaran bahawa kita ada pertikaian dengan bank tersebut pada ketika ini. Pertikaiannya bermula daripada isu performance bonus, yang mana apabila kita kesatuan meminta daripada bank untuk memberikan kepada ahli-ahli kita, bank tidak beri. Bank tidak jawab surat kita. Oleh kerana apa yang kita lihat setiap tahun, khususnya Maybank, dia tidak pernah umum kata dia kerugian ke apa. Setiap tahun ada peningkatan. Pada ketika itu sebelum teks kita difahamkan 5 bilion. Dan semua pihak atasan diberi bonus performance daripada average dia 8 bulan bonus. Dan kami juga difahamkan mengikut laporan tahunan Maybank sendiri, ketua eksekutif dia pun mengambil 24 bulan bonus. Jadi adalah menjadi tidak adil pekerja bawah, yang mana pekerja yang bergaji rendah, kerani dan bukan keranian, tidak diberi apa-apa pun. Jadi kesatuan bersuara meminta melalui surat, tidak dijawab. Jadi perkara itu menjadi pertikaian kerana bank langsung tidak mahu jumpa dengan kita dan selesaikan isu ini. Apabila pertikaian ini menjadi besar, banyak perkara berlaku. Banyak intimidation, banyak pegawai kesatuan tidak boleh masuk servis kita punya member dekat premis bank tersebut, dan daripada lanjutan itu macam-macam perkara berlaku. Ada juga brutality Maybank, di mana apabila pegawai-pegawai kesatuan pergi ke menara Maybank pada satu ketika itu, di mana Maybank menggunakan security guard untuk memukul pegawai-pegawai kesatuan halau kami keluar daripada situ. Pada ketika itu ada seorang pegawai wanita juga terlibat. Jadi ini satu perkara yang sangat serius. Jadi inilah salah satu sebab yang ada pertikaian dengan Maybank. Jadi lanjutan daripada pertikaian itu, apabila kami menghadiri khusus ataupun conference di Geneva, kami menangkap gambar tersebut untuk memberi kesedaran ataupun awareness kepada masyarakat umum bahawa kita ada trade dispute dengan Maybank. Oleh kerana itu, bila kita balik, saya diberi surat tunjuk sebab, show cause, seterusnya domestic inquiry. Domestic inquiry pun tidak dijalankan dengan cara yang betul. Akhirnya domestic inquiry saya dijalankan dalam cara ex parte, tanpa ketiadaan saya. Oleh kerana orang yang merepresentasikan saya, beliau telah menjatuh sakit dan mendapat cuti MC, deemed to be hospitalized. So beliau tidak dapat hadir pada DI tersebut. So kita minta bank postpone oleh kerana beliau tidak dapat hadir. Tapi bank tidak mahu beri extension. Bank suruh saya cari
saya cari representasi yang lain dalam tempoh 2 hari. Jadi ini satu perkara yang tidak adil. Sebab saya dengan orang yang representasi saya, yang kami sebut di sini IRC, Interrelation Committee, telah prepare selama sebulan setengah macam mana saya nak sediakan dua hari representasi saya. Jadi ini yang berlaku, banyak ketidakadilan berlaku walaupun masa-masa surat tunjuk sebab dan juga DI. Dan oleh kerana ini satu perkara yang tidak adil, kita bawa perkara ini ke peringkat IRD. Tetapi IRD pun tidak memberi pertolongan kepada kita dengan mengatakan mereka tidak ada kuasa. Jadi banyaklah pencabulan undang-undang yang dijalankan oleh Maybank. Jadi saya adalah mangsa kepada union busting yang dijalankan oleh Maybank. Sehingga hari ini saya tidak ada kerja. Sebagai pegawai kesatuan, saya hanya menjalankan kerja-kerja kesatuan saya lah. Sehingga kita dapat keadilan melalui normal proses apabila seorang kena pecat. Apa yang kita buat Section 20 macam itulah. Ya, seluruh Malaysia, semenanjung Malaysia memberi sokongan yang padu di mana tindakan-tindakan yang dibenarkan dalam undang-undang buruh Malaysia seperti piket apa semua kita dapat sokongan yang bagus. Sehingga hari ini saya juga berterima kasih kepada rakan-rakan union dan juga NGO yang lain seperti Jerit yang memberi bantuan dan sokongan yang banyak sehingga hari ini. Akhir kata, sebagai seorang pemimpin kesatuan, saya menyeru sudah cukup selama ini pekerja-pekerja diam. Sekarang semua pekerja harus bersatu dalam satu suara, bangkitkan gelombang hak pekerja. Sebab ini Malaysia, negara demokrasi. Hak bersuara kepada pekerja langsung tidak ada. Hari ini kalau pekerja bersuara, kena pecat. Jadi ini harus kita semua harus bangkit dan kita terus harus lawan perkara ini demi kesejahteraan warga pekerja dan juga kesatuan sekerja. Kerana yang paling sedih, apa yang saya paling sedih sekarang ini, Menteri Sumber Manusia, seorang yang diberi mandat untuk menjaga kepentingan pekerja, kebajikan pekerja, beliau telah gagal menjalankan tanggungjawab beliau. Jadi di mana lagi kita nak pergi meminta bantuan? Seorang yang kita beri kepercayaan, mandat kepada beliau, pilih beliau letak dekat situ. Tapi beliau tidak langsung mengherankan masalah-masalah pekerja. Pekerja-pekerja dipecat begitu saja hanya kerana bersuara. Tapi beliau tidak bantu, malah kita difahamkan beliau bersubahat dengan kapitalis. Contohnya di Maybank. Beliau telah meregister dan mendaftarkan, ketua pengarah beliau telah mendaftarkan sebuah kesatuan dalaman, divide and rule. Ini zaman berapa? 2012. Masih lagi mereka nak guna cara divide and rule. Jadi union busting terus berlaku dan perkara ini sangat bahaya. 12 ataupun 11 juta lebih pekerja sekarang ini harus buka mata, harus bangkit dan lawan perkara ini. Saya menyuruh, marilah sama-sama kita menunjukkan kekuatan kita pada 1 Mei Day yang di mana ada jaringan pekerja akan mengadakan satu sambutan Hari Pekerja. Kita menunjukkan suara pekerja, suara perubahan. Saya ingin menyatakan di sini tentang kekecewaan kita berkenaan dengan penubuhan sebuah kesatuan dalaman yang ditaja oleh majikan, iaitu Maybank, di mana penubuhan kesatuan dalaman ini adalah bertentangan dengan perjanjian kolektif seperti yang termaktub dalam artikel 6 perjanjian bersama, di mana National Union of Bank Employees NUBE adalah sole negotiation body bagi golongan pekerja pekeranian dan bukan pekeranian di sektor perbankan. Implikasi daripada kelulusan yang diberi oleh Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja yang telah mendaftarkan kesatuan dalam ini telah menimbulkan kecelaruan
di kalangan pekerja-pekerja bank. Di sini kalau kita lihat pekerja-pekerja Maybank telah di divide and rule, dengan tujuan untuk melemahkan kesatuan kebangsaan pekerja bank yang telah lebih 50 tahun mewakili golongan pekerja di peringkat pekeranian dan bukan pekeranian. Jadi kita sangat kesal di mana Menteri Sumber Manusia boleh dikatakan bersekongkol dengan majikan dalam mendaftarkan kesatuan dalaman ini. Yang jelas berlaku perpecahan di kalangan ahli, dan sudah tentu ini memberi kelebihan kepada majikan di sini Maybank untuk melakukan penindasan ke atas golongan pekerja bawahan ini. Jadi ini sesuatu yang tidak boleh kami terima. Di peringkat NUBE sendiri, kita merujuk kes ini di mahkamah. So kalau dilihat dari segi penubuhan yang ditaja oleh majikan ini, memang jelas, memang sangat ketara. Contohnya, pegawai-pegawai kesatuan NUBE tidak dibenarkan untuk datang ke premis-premis Maybank menjalankan tugas mereka. Berkenaan dengan itu juga, cuti kesatuan juga telah dibekukan. Sekiranya menjalankan tugas, gaji tidak dibayar. Sedangkan komiti-komiti yang ditaja ini, in-house union ini, diberi kebebasan, diberi cuti kesatuan bergaji, dibayar allowance lagi. So di sini sangat jelas majikan Maybank menggunakan segala tipu muslihat mereka hanya semata-mata untuk memecah belahkan ahli kesatuan dan melemahkan NUBE. So sekiranya NUBE ini lemah, maka di mana lagi golongan pekerja pekeranian untuk mendapat keadilan? Harapan saya dan juga seluruh warga pekerja supaya apa yang telah dilakukan oleh Maybank dan kelemahan-kelemahan yang terdapat di Kementerian Sumber Manusia, terutama Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja, Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja, menjadi iktibar kepada golongan pekerja supaya perkara ini hendaklah dihentikan dengan seberapa segera. Sekiranya perkara ini tidak dihentikan, maka masa depan golongan pekerja, terutama golongan peringkat bawahan, pekeranian dan bukan keranian, akan terjejas, akan mudah ditindas dan lebih mendukacitakan sekiranya kementerian, iaitu Menteri Sumber Manusia sendiri, bersekongkol dengan majikan. Satu amanah yang telah rakyat berikan, tetapi beliau telah gagal menunaikan amanah tersebut. Ini sesuatu yang warga pekerja perlu bangun, perlu bangkit supaya masa depan golongan pekerja lebih terjamin, terutama dalam keadaan ekonomi pada waktu ini di mana kos sara hidup telah meningkat, tetapi kenaikan gaji adalah tidak setimpal dengan kenaikan kos.